Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam sesi kelas kita. So, untuk topik yang sebelumnya, kita sambung pada topik yang sebelumnya lah, berkenaan dengan Intro to Network Security. So, untuk topik hari ini, saya nak terangkan tentang malicious person ni lah. Okay, lebih pada hackers dan juga crackers lah. Okay, maknanya manusia-manusia atau person-person, orang-orang yang mungkin boleh terlibat secara langsung dalam keselamatan kita punya network kita lah. Okay. So, kita akan fokus kepada hackers dan juga crackers. Okay. Dengan macam sama, tapi dia adalah dua benda yang berbeza, dua orang yang berbeza lah, benda pula lah kan. Okay. So, kita tengok yang pertamanya. Apa itu hackers? Okay. Tapi sebelum tu saya nak terangkan apa itu malicious person lah. Apa maksud malicious person ni? Maknanya seseorang individu yang mungkin boleh membawa ancaman kepada kita punya keselamatan rangkaian. Okay. Dia boleh menimbulkan ancaman keselamatan lah. Itu kita sebut sebagai malicious person lah. Okay. Yang pertama adalah hackers. Okay. Siapa hackers ni? Kan kita selalu tengok dalam TV, dalam cerita-cerita Hollywood pasal hackers ni kan. Hack ni apa sebenarnya? Hackers ni apa sebenarnya kan? Yang pertamanya hackers ni dia sebenarnya adalah programmer lah. Maknanya orang yang mahir dengan programmer. Okay. Kalau anda bercita-cita jadi seorang hackers, so kena mahir dengan programming lah. Okay. Banyak-banyak programming language tu kena mahir lah. Maknanya bukan satu programming language saja, kena mahir banyak lah bahasa pengatur caraan lah. Okay. Mungkin C+ ke, JavaScript ke kan, apa lagi, Python ke, banyak lah, bukan satu sahaja bahasa pengatur caraan. Okay. Dan seterusnya dia ni minat dengan programming lah kan. Kalau dia tak minat, dia tak belajar programming ni. Maknanya dia kena ada minat. Dia minat dalam programming dan dia boleh belajar dengan cepat lah programming ni. Maknanya dia faham, mudah faham. Kita kalau nak jadi hackers, kita belajar programming 2-3 hari dia rasa pening, baik tak payahlah kan. So hackers ni dia ada passion, dia ada minat dia. Okay. Dan dia berminat untuk explore certain programming dengan lebih mendalam lah kan. Tengok katalah dia belajar satu programming, dia tak puas hati dengan bahasa pengatur caraan yang pertama ni, dia mungkin explore benda baru lah, programming yang baru lah kan. Dalam dunia ni bahasa pengatur caraan komputer sangat banyak. Okay, dia tak terikat dengan satu bahasa pengatur caraan saja. Okay, sebab dia punya passion, minat dia tu. Okay, dan dia seorang yang expert lah. Okay, mahir. Bila sebut mahir ni bukan mahir dalam satu bahasa pengatur caraan saja. Okay, banyak bahasa-bahasa pengatur caraan lah. Kemudian dia suka explore komputer, sama ada dari segi bahasa pengatur caraan, dia akan discover sistem-sistem komputer kan. Sebab programming ni dia datang sekali dengan programming ni software lah kan. Programming ni software, dia datang sekali dengan hardware. So bila sebut hardware tu secara tak langsung dia akan explore sistem of komputer lah kan. Dari segi hardware tu dia kena explore sekali lah. Dan contoh dia nak run sesuatu program, so nak communicate antara hardware dengan software. So tengah-tengahnya adalah programming lah kan. Tengah-tengahnya programming, so secara tak langsung dia kena tahu juga pasal sistem komputer. Okay. Kemudian hackers ni dia tak kisah kalau dia buat satu kerja tu berlaku kerosakan kepada data yang mungkin dia cuba masuk dan sebagainya. Okay, dia tak kisah. Dia maknanya yang penting dia punya objektif dia tercapai. Okay, dia nak ambil data ke, dia nak ubah data ke. Kita dah belajar yang lepas kan, interception tu bentuk threat tu ada 4 kan. Ada interception, apa lagi, kita ada fabrication. Okay, kemudian kita ada 2 lagi, saya tak ingat, lupa dah. Okay, maknanya bila dia buat benda tu, dia tak kisah pun kalau data-data hilang. Dia memang objektif dia, memang dia punya goal dia nak curi data, nak hilangkan data, nak musnahkan sistem, nak kacau sistem. Okay, so itu tujuan dia. Okay, they might discover hole within system and the reason for such hole. So maknanya dia bahasa hacker ni dia buat pen testing lah. So bila discover kita punya network, dia akan jumpa kelemahan lah, kelemahan yang ada pada kita punya sistem. So bila dia jumpa kelemahan tu, so peranan dia kat situ lah. Sama ada dan jadi white hackers ke, black hackers ke, grey hacker ke, nanti saya cerita detail lah. Okay, so dia memang
itulah dia punya function dan dia punya goal dia. Dia nak masuk satu network contohnya, so dia nak cuba scan dalam network tu, dia cuba buat pen testing, ujian penembusan. Bila buat ujian penembusan, dia akan jumpa lah manakah lubang-lubang atau vulnerabilities yang kita cakap sebelum ni kan, yang topik sebelum ni pasal vulnerabilities, ada atau tidak vulnerabilities tu. So bila ada vulnerabilities tadi, barulah dia akan buat apa tadi, buat threat lah, akan wujudkan ancaman lah. Okay, itu hackers. Kemudian crackers pula, bunyi macam sama kan. Crackers pula, apa peranan crackers ni? Okay, break through the system security and prove to be far more dangerous than crackers. Maknanya dia lebih bahaya pada hackers tadi lah. Okay, kalau hackers dia mungkin dia pecah masuk dia certain layer saja. Kalau crackers ni dia lagi dalam lah maknanya. Dia lagi, kalau dia masuk pada sistem tu terus ke mungkin sampai ke root, okay, dia akan masuk. Dia lagi bahaya lah. So maknanya bila dia masuk sampai ke sistem yang paling dalam tu, maknanya tujuan utama dia tentulah lebih kepada kerosakan kan. So hackers ni lebih bahaya daripada hackers lah. Hackers mungkin dia first layer, second layer dia masuk, nak tengok ujian penembusan di lapisan paling atas, selamat ke tak selamat. Okay, so crackers ni sampai ke dalam. A person who breaks security on a system without permission. Okay, memanglah hackers ni dia part of hackers jugalah. Okay, tapi dia boleh masuk sampai ke sistem without permission. Maknanya orang dalam pun tak tahu. Orang yang jaga network tu sendiri tak tahu. Maknanya dia boleh masuk tanpa permission. Okay. Cracker is a technical person who has mastered the art of breaking system. Okay, maknanya dia belajar, dia mahir tentang cara-cara nak pecah masuk pada sistem lah. Okay. Maknanya bila sebut crackers ni, dia knowledge of hackers tu lagi banyak lah. Okay, kalau kita sebut hacker saja, mungkin hacker dia dari segi apa, dia boleh buat apa, certain attack sajalah. Tapi kalau crackers ni, dia banyak tahulah bentuk-bentuk attack yang dia boleh buat lah. Okay, so maknanya dia boleh pecah masuk ke kita punya sistem kita. The people who able to crack the protection mechanism. Okay, maknanya kita dah buat dah security, dah letak protection management kita dalam kita punya sistem, letak firewall apa semua, letak antivirus, letak anti malware apa macam-macam, kita letak sistem lah. Tapi dia boleh masuk juga. Okay, dia boleh masuk. Maknanya kita punya protection mechanism kita tu, kita rasa dah selamat, dah kuat, dah kukuh. Tapi sebenarnya dia, kalau crackers masuk ni, dia boleh pecah masuk kita punya sistem lagi lah. The activities wrong on the side of law. Maknanya dia pecah masuk tanpa kebenaran kepada kita punya sistem tu memang salah lah dari segi undang-undang. Okay, maknanya crackers ni, siapa yang jadi crackers ni, dia pecah masuk tu salah satu hal kan. Lepas tu dia merosakkan tu salah satu hal lah. Dan bila dia buat semua tu, maknanya dia memang melanggar undang-undang, salah dari segi undang-undang lah. Okay, destroy with the data, then deny legitimate users wish or cause problem for their victim. Maknanya bila dia masuk, dia banyak benda dia boleh buat kerosakan lah. Okay, dia musnahkan kita punya data kita. Okay, benda dia legitimate users wish, maknanya wish user dia batalkan apa semua, dia intercept lah, maknanya dia pintas kan. Okay, kemudian dia menyebabkan masalah kepada kita punya user kita lah. Dalam kes ni disebut sebagai victim, mangsa tu adalah mungkin user yang nak access kepada data tersebut. Okay, so bila berlaku kepada kehilangan data, mana tak boleh access lah kan. Okay, cracker who is often deemed to be a cyber burglar bring out significant harm to the network or steal the information like password or credit card and number. Okay, so dia maknanya crackers ni maknanya dia setengah-setengahnya dia mencuri maklumat yang penting lah dalam kita punya rangkaian atau dekat internet tu. Okay, dia sebut tu cyber burglar, maknanya pencuri dalam cyber lah kan. Cyber tu maknanya di alam cyber lah. Okay, so dia boleh curi. Okay, dia bukan seorang, dia mungkin dalam team kan. Kita pernah tengok cerita-cerita Hollywood kan, part of team, satu team hackers yang katalah 8 orang. So kalau satu team tu semua ada bidang-bidang dia ada kemahiran dia berkumpul, dia create team untuk apa, untuk dapat maklumat dan sebagainya dalam satu organisasi untuk masuk ke sistem. Okay, so hacker yang ramai tu dia buat satu team, so disebut sebagai crackers lah. Okay, so dia nak curi apa? Curi maklumat penting. Okay, so itu perbezaan antara crackers dengan hackers. Okay, ini secara ringkas lah.
A hacker is a person instinctively interested in the working of any computer operating system. Okay, hacker are most often programmer. So dia cakap kat sini, hackers biasanya adalah programmer. Okay, they obtain advanced knowledge of operating system and program language. Maknanya dia belajar lah, dia belajar dia punya pengetahuan apa semua tentang bahasa programming. Okay, so dia boleh discover dalam kita punya sistem network kita, dan dia akan jumpa lah lubang-lubang atau lompang-lompang keselamatan yang ada pada kita punya network kita. Okay, so hacker nanti saya cerita detail lah. Kita ada black hackers, white hackers dan juga grey hackers. Okay, crackers pula someone yang masuk ke dalam kita punya sistem kita atau ke dalam remote machine. Remote machine ni maksudnya dia masuk ke komputer kita, ke server kita melalui network lah. Okay, with malicious intent, dengan tujuan untuk memusnahkan. Okay, so crackers ni untuk memusnahkan. Okay, so having gained unauthorized access, crackers destroy vital data, deny legitimate user, macam saya cakap sebelum tadi lah. Okay, tujuan crackers ni biasanya dia masuk untuk kemusnahan lah. Okay, dapat kemusnahan. Kalau hackers tadi dia masih ada sifat-sifat baik dia lagi lah. Okay, kalau crackers ni memang tujuan dia untuk kemusnahan. Okay. Okay. Dalam Malaysia person juga ada beberapa istilah lah, istilah yang digunakan dalam istilah keselamatan, cyber security lah. Okay, yang pertama adalah hacktivism. Okay, hacktivism. Okay, so apa itu hacktivism? Describe as a person hacking for political reason. Maknanya dia buat hacking dan sebagainya oleh sebab apa? Sebab alasan politikal lah. Contoh, kita ada sejarah tentang Malaysia dengan Indonesia kan. Malaysia dan Indonesia ni selalu bergaduh tentang apa? Tentang adat lah, macam-macam lah. Yang kalau Indo tu cakap kita kat Malaysia ni curi dia punya budaya dan sebagainya kan. Dia cakap Malaysia ni maling sia lah kan. Maknanya pencuri budaya dan sebagainya. So salah satunya bukan berperang mulut saja, salah satunya berperang dari segi teknologi IT ni lah. Okay, so hackers dia beberapa kali, banyak kali lah, kerap kali kalau ada je konfrontasi, dia cuba hack kita punya server dan sebagainya, servis IT di Malaysia ni lah. Okay, so yang mana bermula dengan extension.gov.my tu, dia cuba serang. So dia buat lah attack, buat DOS attack ke sampai server kita down semua kan. Dia buat deface kan, buka je web.gov.my, tengok gambar depan web tu dah bertukar lain kan. Itu sebab apa? Sebab dia marah dekat Malaysia lah kan, atas sebab-sebab tentu lah kan. Kita tengok contoh yang Malaysia menang piala AFC Suzuki tahun berapa ni kan. So dia bukan setakat kat stadium, dan hacker dia pun ada serang sekali Malaysia dengan downkan kita punya server dan sebagainya. Okay, so itu untuk political reason lah. So maknanya hacker kat Indonesia tu dia bersatu dan serang kita punya web Malaysia ni lah. Okay, so kat Indonesia dia hackers dia ramai lah. So dia memang hacker dia banyak bersatu lah. Okay, hacker use his skill to forward political agenda. Okay, so sama juga. Political agenda ni maknanya dia sebab politik lah. Okay, so macam saya tadi pasal deface tadi kan, buka je laman web Malaysia, tengok buka keluar bendera Indonesia dan sebagainya. So dia ada tujuan politik dia lah. Okay, ada tunjuk itu kan, example web page defacement. Okay, so web page defacement ni maknanya dia dah tukar kita punya website kita, muka depan index file tu dia dah tukar lah. Sepatutnya katalah satu laman web Malaysia lah kan, bermula dengan .gov.my, keluarlah laman web kerajaan apa kan, tapi yang keluar benda lain lah, bendera Indonesia dan sebagainya lah. Okay, then planting a virus or logic bomb at some company. Okay, planting a virus or logic bomb. So virus atau logic bomb ni maknanya dia boleh hantar ke kita punya network kita. Okay, so dia berfungsi sebagai logic bomb lah. Logic bomb ni maknanya virus tu certain waktu pada tarikh-tarikh tertentu dia akan aktif lah. So kita tak jangka lah. Okay, dia akan aktif. So bila dia aktif pada tarikh tertentu, so kita punya network akan effect lah. Okay, seterusnya adalah script kiddies. Script kiddie ni jangan secara ringkas adalah orang yang baru nak belajar buat hacking lah. Okay, maknanya dia punya knowledge dia punya kemahiran dia punya skill apa semua tu tak terlalu hebat lah. Dia baru nak belajar. Okay, skrip dia, tool-tool yang dia pakai pun dia ambil daripada internet. Dia gunakan orang punya yang dah ada dekat internet apa semua tu, dia download dan dia gunakan lah. Okay, dia nak try lah. Okay,
So dia tak mampu lagi nak menghasilkan dia punya tool dia sendiri, okay? Atau nak buat software dia sendiri, dia pakai yang orang lain punya lah, okay? So skill dia kurang atau tak ada skill, dan juga no knowledge atau dia tak ada knowledge atau kurang knowledge lah. So dia hanya gunakan tool yang dah ada lah. Okay, dekat internet tu banyak tool untuk kita buat hacking lah. Okay, so dia boleh download yang diberikan oleh hackers atau crackers. Okay. Tapi kalau dia download, dia tak pandai konsep tentang hacking, dia tak tahu basic tentang hacking, tak tahu basic tentang programming, so susah juga lah. Okay. Okay, yang seterusnya ini tentang hackers tadi lah. So kita ada white hat. Okay, white hat. Okay. Siapa white hat ni? White hackers lah. Okay. Hackers yang kita kerjakan sebagai white hat. Okay, topi putih ni kan. Okay, white hat ni good guy. Okay, maknanya orang baik. Pernah tengok cerita network tu kan. Cerita network lah, cerita dekat Hollywood tu kan. Cerita Hollywood, saya ingat tajuk dia apa? Hackers tajuk dia rasanya. Okay, di mana ada penjahat hackers juga. Okay, dia hack habis semua laman web kerajaan dan sebagainya. So pihak kerajaan terpaksa memanggil white hackers ni lah. So white hackers ni pun programmer juga. So white hackers ni dia tolong kerajaan lah. Tengok kesan hackers tu duduk kat mana, macam mana dia boleh hack dan sebagainya. Tengok kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem network dia. Okay. So white hackers ni maknanya dia do the right thing. Dia buat kerja yang baik. Maknanya dia hack ke dalam satu sistem. Okay, atau ke network. Bila dia hack ke network, tujuan dia bukan untuk merosakkan. Kenapa dia hack dalam sistem? Dia buat pen test dan sebagainya, ujian penembusan dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengesan, memantau atau memberitahu tentang syarikat atau organisasi bahawa terdapatnya lompang-lompang atau vulnerabilities tu kan, yang wujud dalam dia punya network. So bila dia kesan ada kat situ, dia akan bagi tahulah dekat orang yang berkaitan, mungkin di sistem admin dan sebagainya dekat company tersebut, bagi tahu apa ini problem dan sebagainya kan. So bila dia bagi tahu, so tanggungjawab untuk membentukkan itu adalah atas organisasi tersebut lah. So kita boleh cakap white hat ni dia masuk ke sistem network kita, tujuan dia adalah untuk audit kita punya sistem keselamatan kita. Okay, nak scan, nak buat pen testing pada kita punya network kita, okay atau tak okay, selamat atau tidak. Okay, kalau tak selamat tu kat mana yang tak selamat? Maknanya wujudnya vulnerabilities tu. So bila wujudnya vulnerabilities, dia kena bagi tahu dekat individu yang berkenaan lah, individu yang bertanggungjawab pada network di satu organisasi tersebut. Okay, itu white hat lah. Dan biasanya dia programmer lah ni. So white hat ni dia biasanya bekerja, mungkin dia ada syarikat dia sendiri, syarikat keselamatan dan sebagainya, keselamatan rangkaian lah. Okay, atau mungkin boleh jadi individu yang bergerak sendiri atau kita sebut sebagai freelance. Okay, tapi dia mahir dengan programming lah. Okay, so key point dia kat situ, white hat ni adalah mereka yang masuk ke dalam kita punya sistem rangkaian kita. Tujuan dia dengan tujuan baik untuk apa? Untuk melihat kita punya situasi atau rating kita punya keselamatan rangkaian kita macam mana. So kalau tak okey, wujudnya vulnerabilities, dia akan bagi tahu, minta betulkan lah. Okay, so ni adalah black hat. Okay, black hat ni orang jahat lah. Okay, orang jahat. Okay, apa tujuan dia? Dia masuk dalam network kita to commit a crime, buat jenayah. Maknanya nak merosakkan lah kan. Mungkin dia nak merosakkan kita punya sistem komputer kita, nak memusnahkan data kita. Okay, nak yang lepas tu, yang terbaru ni kita ada sebut pasal ransomware kan. Data-data kita punya, tapi bila dia masuk saja, data tu dia ambil, dia colek kita punya data. Dan kalau nak panggil data tu, kita tak boleh nak buka. Kalau nak data tu, dia kena buat apa? Kena bayar dekat dia kan. Ransomware, dia bayar pun bijak. Dia tak bayar pakai tunai apa semua, dia pakai Bitcoin. So Bitcoin ni macam mata wang maya lah kan, mata wang maya, tapi ada value dia lah. Okay, so itu tujuan dia. So bad guy ni, black hat ni lah bad guy. Tujuan dia untuk kerosakan. Okay, dia masuk, dia buat pen testing, dia nampak vulnerabilities. Bila ada vulnerabilities, dia akan buat threat, ancaman tadi lah kan, kita dah belajar sebelum ni kan. Threat wujud dengan adanya vulnerabilities. So dia akan scan kita punya network, ada tak vulnerabilities? Oh ada. So bila ada, dia akan masuk lah. Bila masuk, dia akan buat lah dia punya threat dia, apa dia nak serang. Okay, mungkin nak buat interception. Okay, mungkin nak buat fabrication dan sebagainya lah. Okay, yang seterusnya adalah, yang terakhir adalah grey hat. Siapa grey hat ni?
So grey hat ni dia duduk macam atas pagar lah kita cakap. Somewhere between the two. Dia boleh jadi baik, dia boleh jadi jahat. Okay. Dia boleh jadi boleh jadi baik, boleh jadi jahat ni bergantung. Okay. Kalau lah ada kata dia masuk dekat satu company tu, network company, dia nampak lompang-lompang dia atau ada vulnerabilities kat situ, dia mungkin kalau dia baik dia mungkin boleh bagi tahulah kan, bagi tahu oh ni tak selamat dan sebagainya. Okay. Tapi bila dia berniat jahat, dia dah buat pen testing, dia masuk ke network tersebut, dia nampak vulnerabilities, dia kata ni kalau aku masuk dapatkan data apa semua ni, ni untung aku ni, dia cakap kan. So dia akan jadi black hat lah kan. So pertamanya tujuan dia mungkin baik, just nak scan saja kan, nak buat pen testing pada satu network tu, tapi bila dah jumpa dia cakap dia nak gunakan benda tu untuk kepentingan dia pula. Okay. So itu sebut sebagai grey hat. Okay. So dia boleh jadi antara baik dengan jahat lah. Okay. Kalau dia nak jadi jahat, dia jadi black hat. Kalau dia nak jadi baik, dia jadi white hat. Okay. Okay, white, black or grey yang tadi lah. Okay. In Western, where the bad guy were black hat and good guy were white hat. Okay. The term black hat is used for designation of the attacking malefactor, but the white hat is used for the expert in the field of computer safety who tries to protect system against breaking. So maknanya kita boleh buat kat situlah kesimpulan dia. Okay, black hat ni dia orang jahat lah kan, hackers yang jahat. Dia cuba masuk ke dalam sistem dan dia manipulate kita punya sistem untuk buat kerosakan lah. Okay. Dan white hat ni pula orang yang baik, dia masuk dalam kita punya sistem, tujuan dia untuk cari kelemahan atau vulnerability yang ada dalam kita punya sistem. Okay. So yang grey hat tu last sekali, kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang jadi jahat. Itu disebut sebagai grey hat. Okay. So kalau anda lah seorang hackers, anda nak jadi mana? Black hat, white hat atau grey hat? Okay. Itu terserah kepada anda punya penilaian lah. Okay. Okay. Ini penerangan terinci dah, samalah hanya saya terangkan tadi. Black hat used to describe hacker who break into a computer system or network with malicious intent. Okay. Malicious intent tu maknanya tujuan jahat. Okay. Dia masuk ke dalam kita punya sistem untuk tujuan jahat. Okay. So dia akan ambil kesempatan lah. Okay. Curi data dan sebagainya. Okay. White hat ni hackers who identify a security weakness in a computer system or network, but instead of taking malicious advantage of it, exploit the weakness in a way that will allow the system owner to fix the breach. Maknanya dia masuk juga dalam kita punya sistem security weakness. So dia nak masuk ni sebenarnya dia with permission atau without permission tak ada masalah. Okay? Sebab dia hackers kan. Jadi kalau dia nak masuk secara tanpa kebenaran pun dia boleh masuk. Tetapi bila dia masuk tu, tujuan dia hanya untuk yang pertama dia nak explore the weakness. Okay? Maknanya nak dedahkan apakah kelemahan yang pada network tersebut, dan dia akan bagi tahu pada sistem owner tadi atau sistem admin pada rangkaian tersebut untuk betulkan apa yang wujud, kelemahan-kelemahan yang wujud dalam rangkaian lah. Okay? So siapa yang berminat dengan hacking ni, biasanya mula-mula dia akan jadi white hat lah. Bila menjadi white hat ni, dia tak ada cakap, dia cuba-cuba masuk saja kan, cuba-cuba masuk. So atas dia lah ni, kalau dia rasa dia nak bagi tahu dekat company tersebut, dia akan bagi tahu lah. Okay. Sebenarnya kalau jadi white hat ni, kalau kita bagi tahu apa yang kelemahan yang ada pada sistem kita, kita dapat ganjaran sebenarnya. Okay. Bukan dia senyap macam tu saja, company senyap macam tu, dia akan bagi ganjaran. Okay. Dan kita juga mungkin dengan kemahiran yang ada tersebut, mungkin diperlukan oleh syarikat-syarikat IT security yang lain lah. Okay. So dia akan hire kita untuk buat pen testing dan sebagainya lah. Okay, sekian penerangan saya untuk slide hari ini berkenaan dengan hackers, grey hackers dan sebagainya. Okay, so supaya anda faham dengan goal of individu setiap hackers tadi, perbezaan antara hackers dengan grey hackers,
dan juga macam mana dia berfungsi lah. So kita jumpa di lain waktu, lain hari. Mohon maaf atas segala ketidakfahaman. Kalau apa-apa boleh kontak saya terus. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.